Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Sains Cikgu Sally. Jom kita belajar. Okey, sekarang cikgu terangkan kepada kamu apakah sistem endokrin. Okey, sistem endokrin ini adalah sistem di dalam badan kita yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Okey, bahan kimia tersebut adalah hormon. Okey, seterusnya sistem endokrin ini juga berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon, iaitu bahan kimia seperti yang dinyatakan di atas. Okey, apakah itu hormon? Okey, kita tengok hormon adalah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin yang ada pada kita. Okey, kelenjar endokrin ini adalah kelenjar tanpa duktus. Okey, kenapa namanya kelenjar tanpa duktus? Kerana hormonnya dirembeskan terus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan kita. Okey, organ sasaran adalah organ yang bergerak balas terhadap hormon itu. Apabila hormon itu diedarkan ke organ tersebut melalui sistem peredaran darah. Okey, ciri-ciri hormon. Di sini ada 5 ciri-ciri hormon. Yang pertama, kesan hormon adalah lama selepas tindakannya. Yang kedua, hormon merupakan sejenis protein. Yang ketiga, gerak balas hormon adalah perlahan. Yang keempat, hormon dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit. Dan akhir sekali, hormon boleh merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Okey, sekarang cikgu akan terangkan kepada kamu kelenjar-kelenjar endokrin yang terdapat pada tubuh badan kita. Okey, kelenjar yang pertama adalah kelenjar pituitari. Okey, di sebelah kanan cikgu ini adalah kedudukan kelenjar pituitari, iaitu di bawah cerebrum. Okey, apakah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari? Terdapat dua jenis hormon, iaitu hormon antidiuresis dan juga hormon pertumbuhan. So, hormon ADH itu fungsinya adalah untuk mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okey, manakala terdapat 3 fungsi hormon pertumbuhan, iaitu merangsang pertumbuhan kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa serta mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Okey, kelenjar tiroid ini akan merembeskan hormon tiroksina. Okey, kamu lihat ya, kelenjar tiroid ini adalah kelenjar yang terdapat di trakea. Okey, fungsi hormonnya iaitu tiroksina adalah untuk mengawal kadar metabolisme badan dan juga mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Okey, sekarang kita lihat pula kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terdapat di atas ginjal kita. Ada 2. Okey, apakah hormonnya? Hormonnya adalah hormon adrenalina. Okey, hormon ini berfungsi untuk menyediakan badan untuk situasi kecemasan. Dia akan meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan aras glukosa di dalam darah dan juga akan membesarkan anak mata. Baiklah, ini adalah kelenjar pankreas yang merembeskan hormon insulin. Ia mengawal aras glukosa di dalam darah dan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen untuk disimpan di dalam hati. Okey, sekarang kita lihat pula ovari, iaitu kelenjar yang hanya ada pada perempuan. Ovari akan merembeskan 2 jenis hormon, iaitu hormon estrogen dan progesteron. Estrogen ini akan mengawal ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul, merangsang penghasilan ovum, juga menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Manakala progesteron pula adalah untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Okey, testis pula hanya terdapat pada lelaki sahaja dan ia akan merembeskan hormon testosteron. Hormon ini berfungsi untuk mengawal perkembangan ciri seks sekunder lelaki seperti suara yang garau dan pertumbuhan misai. Ia juga merangsang penghasilan sperma.
Okey, sekarang cikgu akan terangkan pula tentang ketidakseimbangan hormon. Okey, sekarang kita akan lihat hormon tiroksina yang dirembeskan oleh kelenjar tiroid. Okey, kekurangan hormon tiroksina akan menyebabkan kadar metabolisme rendah, individu itu tidak tahan sejuk, perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak itu akan terbantut ataupun dikenali sebagai kretinisme, kurang tenaga pada orang dewasa, dikenali sebagai myxedema dan juga cenderung untuk menjadi gemuk serta mengalami penyakit goiter. Jika berlebihan pula, kadar metabolisme akan menjadi tinggi, berpeluh dan sentiasa berasa panas, sukar tidur dan kuat selera makan, cenderung menjadi kurus dan mengalami pembesaran kelenjar tiroid, bola mata, menonjol keluar dan leher yang bengkak. Ini adalah gambar tentang penyakit goiter. Seterusnya adalah hormon testosteron yang dirembeskan oleh testis. Jika hormon ini kurang, maka lelaki itu akan lambat akhir balik dan bilangan spermanya rendah. Manakala jika berlebihan, sifat kelelakian pada wanita akan terserlah. Seterusnya adalah tentang hormon yang dirembeskan oleh ovari. Kekurangan hormon estrogen boleh menyebabkan perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan terjejas. Dan jika hormon estrogen berlebihan, sifat keperempuanan pada lelaki akan terserlah. Kekurangan hormon progesteron akan menyebabkan masalah haid, sakit kepala, sembelit dan keguguran kandungan. Kekurangan hormon pertumbuhan yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari boleh menyebabkan kekerdilan. Manakala berlebihan hormon tersebut pula menyebabkan pertumbuhan tidak terkawal ataupun akromegali iaitu kegergasian. Kekurangan hormon ADH iaitu hormon antidiuresis pula akan menyebabkan air tidak dapat diserap semula di duktus pengumpul di ginjal, penghasilan urin berlebihan, individu sentiasa dahaga dan boleh menghidap diabetes insipidus. Jika berlebihan hormon ADH pula, kita boleh mendapat sakit kepala dan pening. Hormon insulin adalah hormon yang dirembeskan oleh pankreas. Jika kekurangan hormon insulin akan menyebabkan glukosa berlebihan tidak dapat ditukarkan menjadi glykogen, aras glukosa darah meningkat dan mendapat penyakit diabetes mellitus. Sekiranya hormon insulin pula berlebihan, aras glukosa akan menjadi rendah, akan berlaku situasi hypoglycemia dan dahaga yang berlebihan. Sekian sahaja kelas cikgu pada hari ini. Pesanan daripada Imam Al-Ghazali, hiduplah kau bersama manusia seperti pohon yang berbuah. Mereka melemparnya dengan batu tetapi ia membalasnya dengan buah. Jangan lupa terus like, share, komen dan subscribe channel cikgu untuk terus belajar bersama-sama cikgu. Cikgu doakan semuanya akan kekal sihat dan sentiasa positif untuk meneruskan pembelajaran. Amin.